Saya Nasiruddin bin Wahab, pelajar semester 8 tahun 2, pengajian ijazah Sains Perubatan dan Kesihatan di Universiti Terbuka Malaysia, Pusat Pembelajaran Kuching. Okay, hari ini saya akan membentangkan mengenai modul NBMH 4143, iaitu Teaching for Healthcare Personnel. Okay, di sini saya memilih tajuk berkenaan dengan bayi tercekik. Apa yang anda faham berkenaan dengan bayi tercekik? Bagaimana anda memberi rawatan awal? Apakah tanda-tanda dan apakah tindakan anda jika berada di situasi ini? Seterusnya, selepas ini saya akan terangkan langkah demi langkah berkenaan dengan bayi tercekik. Bayi tercekik adalah situasi di mana tersangkutnya makanan atau benda asing di bahagian kerongkong. Tercekik merupakan salah satu punca kematian bayi di Malaysia ataupun di dunia. Bayi berisiko untuk tercekik kerana faktor anatomi saluran pernafasan dan tengkoraknya yang sempit berbanding dengan orang dewasa. Ini menyebabkan bekalan oksigen terhalang untuk masuk ke dalam paru-paru dan seterusnya ke bahagian otak. Okey, ini merupakan struktur salur pernafasan bayi. Boleh dikatakan untuk orang dewasa, kanak-kanak dan bayi strukturnya adalah sama. Okay, bermula dari sini adalah bahagian lidah bayi, lidah mangsa. Apabila benda asing ataupun makanan yang keras susah hadam masuk ke bahagian ini, dia akan terus melalui saluran pernafasan dan akhirnya sangkut di makanan ataupun benda asing tersekat di bahagian ini. Di sinilah merupakan salur pernafasan udara dan oksigen yang memasuki paru-paru kita. Seterusnya, punca utama tercekik. Punca utama tercekik adalah melalui gambar ini adalah lebih ke arah makanan. Ini adalah sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Contoh-contoh makanan yang membolehkan seorang bayi itu tercekik adalah seperti makanan yang keras dan bulat, saiz makanan melebihi 1/2 inci, makan sambil berjalan. Bagi seorang bayi dia tak jalan, dia boleh merangkak pada usia tersebut sambil dia bermain dan ada makanan itu boleh menyebabkan bayi tersebut tercekik. Makan dalam kenderaan, ini merupakan salah satu faktor juga. Okey, seterusnya tanda-tanda tercekik. Tanda-tanda bayi tercekik adalah sesak nafas secara tiba-tiba, iaitu bayi tersebut bernafas dalam keadaan yang cepat dan pantas. Dan seterusnya bunyi nafas tidak normal, bunyi stridor. Mulut dan bibir bayi tersebut akan menjadi kebiruan. Lubang hidung kembang kempis semasa bernafas disebabkan berusaha untuk mendapatkan oksigen untuk dipam ke dalam paru-paru. Bayi juga boleh pengsan dan berhenti bernafas. Ini untuk keadaan yang teruk atau dikenali sebagai severe choking. Okey, seterusnya adalah batuk yang berterusan atau terbengah-bengah. Seterusnya bayi yang tercekik ini terdiri daripada 2 klasifikasi, iaitu yang pertama adalah sekangan separa dan sekangan sepenuhnya.
Maksud sekangan separa ini, penyumbatan pada salur pernafasan bayi ataupun mangsa adalah seperti ini, bulat dan dia masih ada ruang udara tetapi separuh sahaja telah disumbat oleh benda asing ataupun makanan. Iaitu boleh apabila sekangan separa ini ia menyebabkan sesak nafas dan masih dalam keadaan yang sedar. Untuk peringkat kedua iaitu sekangan sepenuhnya, iaitu salur pernafasan itu ditutup oleh benda asing ataupun makanan dan tiada udara boleh melalui saluran tersebut. Okey, di sini situasinya adalah bayi tersebut tidak akan berupaya untuk bernafas maupun batuk. Jadi bayi tersebut akan hilang daya sedar ataupun pengsan. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan adalah makanan hendaklah dalam bentuk saiz kunyahan yang kecil. Memastikan persekitaran bayi tidak terdapat benda-benda kecil seperti manik-manik, butang, bisiling dan sebagainya. Elakkan makanan yang mudah menyebabkan tercekik bagi bayi. Elakkan permainan-permainan yang kecil yang mudah dimasukkan ke dalam mulut bayi seperti komponen-komponen permainan Lego. Komponen-komponen yang kecil ini sangat mudah untuk dimain dan ditelan oleh bayi. Yang paling penting adalah bayi sentiasa diawasi oleh orang dewasa seperti ibu bapa mereka. Seterusnya, komplikasi. Komplikasi untuk bayi tercekik adalah jangkitan pada paru-paru, kerosakan pada otak akibat kekurangan oksigen disebabkan penyumbatan salur pernafasan tersebut itu tadi. Yang paling teruk adalah kematian akibat radang, bengkak paru-paru yang teruk atau kekurangan oksigen ke bahagian otak. Di sini saya akan menerangkan secara teori berkenaan dengan teknik dalam menyelamatkan bayi yang tercekik. Boleh kita mulakan? Okey, untuk langkah pertama, berikan 5 tepukan pada belakang mangsa. 5 tepukan pada belakang mangsa dan periksa mulut. Periksa mulut sama ada sama ada benda asing ataupun makanan tersebut boleh dilihat. Jika boleh dilihat, kita keluarkan. Jika dia tidak boleh dilihat, kita akan baringkan bayi atas lengan kita dengan kepala bayi ke bawah. Kepala bayi ke bawah. Nanti saya akan tunjukkan secara dalam demonstrasi saya selepas ini. Tepuk 5 kali dengan pangkal lengan pada belakang bayi, iaitu bahagian ini. Di antara tulang skapula di belakang. Jika masih tersekat, teruskan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah periksa semula lagi mulut bayi. Letakkan bayi di atas lengan. Tadi sebelah sini, kita terbalikkan sebelah sini. Gunakan hujung jari, hujung ini 2 jari untuk hujung jari yang paling halus untuk mengeluarkan sebarang benda asing jika ternampak. Jika tak nampak, tak apa. Jika berterusan, teruskan untuk langkah 3. Langkah 3 iaitu beri tekanan pada dada bayi. Tekanan pada dada bayi sebanyak 5 kali. Tujahan macam inilah. Letakkan 2 jari pada tulang sternum bawah dan beri tekanan. Periksa sekali lagi mulut bayi. Tengok mulut dia masih ada ke tidak. Jika masih ada, dan teruskan untuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini adalah mengulangi keseluruhan urutan prosedur, iaitu dari langkah pertama tadi, kedua dan ketiga. Itu adalah langkah keempat. Ulang langkah sebanyak 3 kali. Jika sekangan tidak terlepas, hubungi dengan segera bantuan kecemasan. Jika Anda berada di rumah, hubungi 999. Jika Anda berada di hospital, hubungi pegawai perubatan yang ada terdekat.
Teruskan prosedur sehingga bantuan tiba, iaitu ulang langkah pertama dan ketiga sehingga bantuan datang. Jika bayi masih lagi tidak sadarkan diri, teknik tekanan sama seperti CPR. CPR ialah cardiopulmonary resuscitation. Tekanan dada dan hembusan pernafasan. Periksa mulut bayi selepas dan setiap kali membuat tekanan. Ulang prosedur sehingga bantuan tiba. Kesimpulan, pentingnya mengenal pasti tanda-tanda bayi tercekik. Bantuan kecemasan yang awal dan betul boleh menyelamatkan nyawa bayi. Rawatan kecemasan bayi yang tercekik, iaitu tepuk 5 kali di belakang menggunakan tapak tangan, 5 tekanan dengan menggunakan 2 jari, dan lakukan CPR jika tidak sedar. Okey, terima kasih. Selamatkan saya daripada tercekik. Ini adalah contoh daripada saya. Okay. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.